Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya. Saya akan rujuk komen ya. Saya tunggu komen dan sertai Telegram saya Regi JC Rita Udin ya. Saya banyak buat pengumuman di sana. Ya, pastikan anda rujuk kepada Telegram saya Regi JC Rita Udin dan juga share ramai-ramai ya, sebab sekarang ni adalah dalam musim pengecut ya. Jadi mereka melakukan shadow ban dan macam-macam lagi lah untuk kekang kebebasan bersuara dan sebagainya. Okey, saya masih ditanya soalan berhubung dengan Sabah dan Sarawak. Okey, jelas, terima kasih ya Kamaruzzaman. Okey, saya masih ditanya berhubung dengan Sabah dan Sarawak ya, setelah saya telah menjelaskan berulang kali dari sudut perlembagaan dan sebagainya, tapi masih ditanya. Sebab Abang Johari, menurut Anwar lah, Abang Johari telah berjumpa dengan dia dan Abang Johari telah memberikan komitmen Sarawak dan Sabah untuk terus bersama kerajaan perpaduan sehingga PRU 16 ya. So saya masih ditanya. Baik, awak perlu rujuk kepada live saya. Awak scroll ke bawah, anda rujuk kepada live saya yang lepas-lepas. Saya dah jelaskan semuanya, tapi saya beri sepintas lalu ya. Sekadar pemakluman saya atau dalam bahasa Inggerisnya, as far as I have been informed, Anwar tumbang. Okey, saya tak nak kata dah tumbang, akan tumbang. Cuma yang saya dimaklumkan, Anwar tumbang. So saya kira akan tumbang lah. Akan tumbang tu bukannya apa, sebab saya berdasarkan pemahaman saya ya, berdasarkan pemahaman saya, dia hilang majoriti. Okey, tapi lebih daripada itu, macam mana dan sebagainya, saya tidak akan kongsi. Sebab saya bukannya nak cuba membantu Anwar. Okey, so itu sekadar pemakluman saya lah. Okey, so itu saya nak kongsi pemakluman saya. Betul atau tidak, ini bukan jaminan yang saya beri. Okay, it's not a guarantee that I'm giving. Saya tidak pernah beri guarantee atau jaminan, tetapi saya cuma kongsi pemakluman saya. Itu dia lah cerita dia. Now, Abang Johari datang berjumpa dengan Anwar. Ada tak awak dengar Abang Johari buat statement? Tak ada kan? Okay, so kalau anda lihat sejarah Anwar, saya masih ingat bila berlaku Blackout 505 ya. So pilihan raya tu, kalau anda rujuk sejarah, pilihan raya tu sebenarnya Anwar dakwa ada blackout ya. Kononnya blackout ini adalah taktik jahat ya, taktik jahat untuk cuba mengelakkan Pakatan Rakyat pada masa itu untuk menjadi kerajaan ya. So mereka lakukan blackout. Mereka main kotak undi, whatever lah, blackout lah. Kemudian dia buat rally, dia buat perhimpunan, buat blackout. Tapi kalau tanya Karpal Singh dari DAP, dia kata berpuas hati dengan keputusan pilihan raya. Dan kalau anda lihat, sebelum SPR mengumumkan keputusan pilihan raya pada hari itu, Anwar buat pengumuman pada lebih kurang pada pukul 7 malam. Saya minta semua orang bersabar ya, dan dia beri persepsi bahawa dia dah menang. Itulah kerja Anwar dulu. Dia beri persepsi palsu. Ini perkara ini perkara biasa ya, ada gangguan live ya. So dia beri persepsi palsu, palsu bahawa Pakatan Rakyat dah menang pilihan raya ya. Padahal SPR belum lagi. Anda lihat ya bagaimana mereka mengganggu siaran. Setiap kali saya buat live ada gangguan ya. Anda perasan ya? Anda perasan, tak apalah. Okey. So saya ulang lah. So dulu masa pilihan raya, masa blackout 505 beberapa tahun dulu, SPR belum lagi habis kira undi, Anwar dah buat pengumuman, bersabar ya, kita dah menang dan sebagainya. So dia timbulkan persepsi palsu. So bila Anwar cerita Abang Jo datang cakap ini cakap tu, saya tak percaya. Saya nak dengar dari Abang Jo. Sebab orang terdesak boleh cakap apa sahaja. Hari pertama bila tanya Anwar, dia kata apa? Dia kata ataupun hari pertama ya, Anwar buat statement berkenaan dengan lawatan Abang Jo, dia kata apa? Dia kata Abang Jo datang untuk bincang kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Ya, dia tak sebut nak bincang
kerjasama antara PH dengan GPS ke apa. Dia cerita pasal kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri ni kerjasama dia, okay, ini perkara biasa. Esok kerajaan persekutuan ni ada pemimpin baru, dia tetap kerajaan persekutuan yang sama. Kerajaan persekutuan ni satu je, pemimpin dia boleh berubah. Jadi apa yang Abang Jo bincangkan itu tidaklah memberi sebarang indikasi bahawa GPS akan kekal sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Jadi bila saya highlight benda ni dalam live, keesok harinya ada lagi satu kenyataan berkenaan dengan lawatan Abang Jo. Kali ini Anwar kata Abang Jo beri komitmen GPS akan sokong kerajaan perpaduan sehingga PRU 16. Jadi mengapa Anwar tak sebut pada hari sebelumnya bila dia buat kenyataan pertama berhubung dengan lawatan Abang Jo? Barangkali Anwar lihat penjelasan saya kepada rakyat, barangkali lah, dan kemudian dia rasa benda ni dia perlu cerita semula dan dia bawa details baru, ya. So benda ni dia bawa details baru ni, semua ni menyebabkan saya sangsi. Saya nak dengar Abang Jo, saya tak nak dengar Anwar, sebab Anwar ni kuat berbohong. Sejarah menunjukkan dia kuat berbohong. So anyway, saya dah jelaskan, ya, dari sudut perlembagaan, kestabilan sesebuah kerajaan bukannya dari sokongan ketua parti. Kestabilan sesebuah kerajaan adalah dari sokongan ahli parlimen. Jadi kalau Abang Jo datang beritahu kepada Anwar, don't worry, Sabah and Sarawak is with you, pun tak ada makna. Sebab ahli parlimen Sabah dan Sarawak boleh buat keputusan sendiri. Dan ini terbukti apabila bersatu. Walaupun bersatu, ya, dia mengisytiharkan dia nak duduk dalam pembangkang dan dia menentang kerajaan Anwar, tetapi 5 MP bersatu sokong Anwar. Dan 5 MP bersatu ini membuat keputusan yang bertentangan dengan dasar parti. Tetapi Anwar terima, kan? Anwar terima dengan tangan terbuka. He was very happy bila 5 ahli parlimen bersatu sokong Anwar. Jadi saya nak tanya saudara-saudari, bila 5 ahli parlimen bersatu tu sokong Anwar, adakah bersatu turut sokong Anwar? Tidak. Kalau anda tanya pengerusi Persatu, pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, mereka bukannya sokong Anwar, tetapi 5 MP Persatu boleh sokong Anwar dan Anwar boleh terima. Jadi dengan cara yang sama, ya, MP-MP daripada parti-parti lain juga boleh tarik sokongan terhadap Anwar walaupun parti itu tidak setuju, ya. Dan anda lihat dalam kes Bersatu, adakah MP-MP itu perlu kosongkan kerusi? Tak ada. Tak ada. So, kalau sekalipun Zahid memberi jaminan kepada Anwar bahawa Barisan Nasional akan kekal bersama Anwar, adakah itu bermakna ahli-ahli parlimen tidak boleh buat keputusan sendiri? No. Ahli parlimen boleh buat keputusan sendiri sebab perlembagaan persekutuan buta parti. The Federal Constitution is party blind. Federal Constitution only refers to ahli-ahli Dewan Rakyat. Ya, perlembagaan persekutuan hanya rujuk kepada ahli-ahli Dewan Rakyat. Jadi ahli-ahli Dewan Rakyat dia boleh buat keputusan sendiri, dia sokong atau tidak Perdana Menteri. Ya. So ini terbukti dalam kes Bersatu. Dan anda lihat bila Zahid Hamidi buat pengumuman, ada tak ahli-ahli parlimen Barisan Nasional bersama dia? Tidak. Sebab saya ceritakan apa semua, majoriti ahli parlimen Barisan Nasional tidak mahu Zahid Hamidi. Ha? Dan ada orang tanya kat saya, macam mana jika speaker Dewan berlaku tidak adil dan suruh juga ahli parlimen tu kosongkan kerusi? Tak jadi hal. Sebab sekalipun speaker suruh ahli parlimen yang tarik sokongan terhadap Anwar kosongkan kerusi, tetapi bila dah tarik pada masa mereka tarik, kalau sudah terbukti Anwar tidak ada majoriti, secara automatik Anwar wajib menghadap Yang di-Pertuan Agong. So sekadar pemakluman saya, ya, untuk tamatkan live ini, sekadar pemakluman saya, Anwar saya dipahamkan Anwar tumbang, ya, bukannya Anwar dah tumbang atau akan tumbang. So saya kira akan tumbang lah. Cara sebenarnya, what can happen, what cannot happen, itu saya tidak akan kongsi kerana saya bukannya baik sangat nak bantu Anwar. Sebab bagi saya secara peribadi, the country is in very bad shape. Negara ni dalam keadaan teruk, ekonomi dia dah nak hancur. Pelabur setiap berbulan-bulan lamanya berbilion-bilion ringgit mengalir keluar dari negara, ya. Equity mengalir keluar dari negara.
2 bulan lepas ekspor negara menurun 5.8 bilion ringgit. Kalau maklumat saya ni salah, suruh Anwar saman saya, suruh Anwar ambil tindakan terhadap saya ya. It's very bad. Ringgit kita antara terburuk dalam rantau ini. Walaupun negara-negara lain jiran kita, Thailand, Indonesia, semua terkesan mata wang kita, tapi kita terkesan lebih teruk. Dan sebabnya ialah pelabur tidak yakin. Ya, kita ada krisis makanan, beras tempatan. Mana pergi beras tempatan? Mana pergi beras tempatan? Siapa yang sorok beras tempatan? I don't know. Tapi setakat yang saya tahu, 66% beras adalah beras tempatan, 30% adalah beras import. Beras import je boleh jumpa, beras tempatan gaib. Where is the beras tempatan? Krisis makanan ni pernah jadi tak dalam sejarah kita? Tak pernah jadi. What is the country doing? What is Anwar doing? Apa yang Anwar buat selama ini, dalam setahun ini? Ada tak Anwar umumkan satu pelan nak pulihkan ekonomi negara? Ada tak ditubuhkan satu jawatan kuasa untuk kaji situasi negara, untuk beri cadangan-cadangan dan seterusnya membuat satu kerangka kerja, satu polisi, satu dasar untuk memulihkan? Tak ada. Macam mana pelabur nak yakin? Macam mana pelabur nak yakin kepada sebuah kerajaan yang melantik seorang yang berdepan dengan 47 pertuduhan jenayah, iaitu Zahid Hamidi, sebagai timbalan Perdana Menteri? Bukankah sebelum PRU15 Anwar kata Zahid is involved in the LCS scandal? Bukankah Rafizi Ramli dedah bukti hitam putih Zahid is involved in the LCS scandal? Tapi lepas PRU15 dia penaikkan orang ni. Adakah pelabur akan yakin? Ya, adakah pelabur akan yakin kepada satu, kalau awak ada 1 bilion ringgit, adakah anda akan masuk 1 bilion ringgit dalam negara ini apabila anda lihat SPRM seolah-olah melindungi ahli-ahli politik kerajaan? Ya, so kalau saya ada 1 bilion ringgit, saya tak akan masuk dalam negara ni. Why? Because saya takut nanti esok apa-apa jadi, 1 bilion saya hilang. Adakah SPRM akan memihak saya atau memihak ahli-ahli kerajaan? Sebab mereka lantik seorang sebagai timbalan Perdana Menteri yang Anwar sendiri kata terlibat dalam jenayah. So things are very bad in this country. Kalau anda tanya saya secara peribadi, Anwar has to go. Okay? Siapa ganti ke apa, tapi prioritinya Anwar has to go. So ini yang saya nak kongsi. Saya tak nak dengar cerita Anwar what happened in the meeting with Abang Jo. Saya cuma nak dengar Abang Jo. Setakat ini Abang Jo tak buka mulut. Dan sekalipun Abang Jo buka mulut, Zahid Hamidi buka mulut, ketua parti buka mulut, saya nak beritahu kepada anda, ketua parti bukan penentu kestabilan kerajaan. Ya. So itu jawapan saya kepada persoalan yang diajukan kepada saya oleh anda semua. Apakah situasinya berkait dengan Sabah dan Sarawak? Anwar bagi saya raja persepsi. He's the king of perception. Dia boleh kata apa-apa sahaja, tetapi dia kuat berbohong. I do not want to listen to him. So itu sahajalah. Terima kasih kerana melayan live ini. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.